Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, duduk. Terima kasih, cikgu. Selamat pagi pelajar semua. Selamat pagi, cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar subjek sejarah tingkatan 5. Sebelum itu, cikgu akan kenalkan nama cikgu. Nama cikgu adalah Cikgu Leri Anak Ayam. Kamu orang boleh panggil cikgu, Cikgu Leri. Pada hari ini, topik yang akan kita pelajari adalah topik kedua 2.1, iaitu imperialisme barat dan faktor kedatangan kuasa barat. Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, seterusnya. Apa maksud imperialisme? Penguasaan sesebuah negara kuat terhadap negara yang lain. Betul, penguasaan sebuah negara kuat terhadap negara lain dan bertujuan untuk menguasai ekonomi, politik dan sosial negara tersebut. Mereka nak membina kekuasaan mereka di tanah Melayu. So, itulah disebabkan mereka datang. Okey, faktor-faktor imperialisme, cikgu. Okey, faktor utama adalah faktor ekonomi. Okey, kuasa barat inginkan bahan mentah seperti biji timah, rempah dan getah. Apa keperluan mereka dengan benda-benda ni? Untuk apa? Kehidupan mereka. Ya, untuk memungut kehidupan dan kekayaan kita lah. Ya. Terutamanya biji timah. Biji timah digunakan untuk apa? Jual beli barang. Betul. Okey, betul, untuk pengentinan makanan. Mereka juga ada rempah-rempah getah dan semua tu lah. Okey, pasaran baru untuk barangan selepas revolusi perindustrian. Itu berkaitan dengan pengentinan makanan tadi lah. Okey, seterusnya adalah peluang pelaburan baharu. Dan tanah Melayu kaya dengan sumber dan strategik untuk perdagangan. Okey, ini adalah salah satu sebab mereka datang ke tanah Melayu. Sebab tanah Melayu ini adalah strategik. Semua benda mereka ada. Kira semua benda lah. Dengan suhu, nak tanam nanas, tanam getah, so dapatkan emas, biji timah dan lain-lain lah. Okey, seterusnya adalah faktor politik. Negara barat mahu meluaskan kuasa dan meningkatkan pengaruh dan kekuatan empire mereka. Sebab itulah mereka nak jajah tanah Melayu ni, untuk mereka meluaskan mereka punya kekuasaan dan dapat menandingi kuasa barat lain untuk status politik global. Mereka juga bersaing dengan kuasa lain, bukan Eropah sahaja. Okey, seterusnya adalah kawalan strategik laluan perdagangan Selat Melaka. Yang ni mereka ni datang ke sini melalui dekat pelabuhan Melaka lah. Betul? Betul. Ya, tanah Melayu yang pertama dijajah kuasa barat adalah Melaka. Sebab Melaka ni dikedudukan strategik dan banyak kuasa-kuasa luar untuk berlabuh di Melaka. So mereka tengoklah tanah Melayu ni, wow, macam banyak harta, banyak benda. Jadi mereka cubalah nak jajah dan untuk memperluaskan mereka punya kekuasaan dan kekayaan. Okey, seterusnya adalah faktor sosial. Yang ni yang selalu berlaku. Sebab kuasa barat ni dia menyebarkan agama. Ya, mereka menyebarkan agama apa? Agama Kristian. Sebab tanah Melayu dulu hanya ada agama Islam sahaja. So apabila datangnya kekuasaan barat ke tanah Melayu, maka wujudlah agama Kristian. Yang mereka ni juga menyebarkan tamadun barat, pendidikan nilai dan budaya barat. Seperti yang cakap, salah satunya agama, pendidikan bahasa Inggeris. Lepas tu nilai-nilai dan budaya mereka, apa macam jenis cara pemakaian, semua itulah. Dan mereka juga menggunakan slogan beban orang putih, white man's burden. Kononnya untuk memajukan penduduk tempatan dengan mereka anggap mereka beban lah, ucapkan. Mereka menganggap mereka membawa kemajuan. Mereka yang klaim benda tu. Macam tu. Okey, seterusnya adalah faktor persaingan kuasa. Negara barat seperti Britain, Perancis, Jerman berebut kawasan Asia Tenggara, terutamanya di tanah Melayu ataupun sekarang menjadi Malaysia lah. Dulu tanah Melayu. Jadi, apabila negara ni mereka ni datang dan berebut, Ya. mereka bergaduh. Ya. Siapa menang dia lah yang dapat. Betul. Betul. Ya. Okey. Berlumba-lumba menguasai wilayah baharu dan menguasai tanah Melayu yang penting untuk menghalang pesaing. Sebab mereka sangat banyak dapatkan harta kekayaan hasil bumi kita di sini. Yes. Terutamanya dari segi bahan mentah.
So dengan benda-benda tu mereka dapat saingi kuasa lain di Britain, Perancis dan lain-lain lah. Okey, seterusnya adalah kita akan mulakan dengan latihan kita pada hari ini, iaitu membuat esei. Boleh? Boleh. Okey. Cuba kamu buka buku teks halaman 26. Okey. Cikgu dia tak ada buku. Tak apa, kamu dua boleh kongsi ya. Tak mau. Jangan macam tu. Minta maaf kata ni. Alright. Okey, boleh nampak tak apa definisi imperialisme? Boleh. Dapat baca dekat buku teks? Boleh. Okey. Lepas tu, cara membuat pendahuluan esei adalah berdasarkan dia punya definisi. Tak semestinya tajuk imperialisme. Boleh juga jadi tajuk-tajuk lain. Boleh faham? Faham. Okey, lepas tu dalam pendahuluan juga kita boleh nyatakan contoh macam topik kita hari ini adalah faktor imperialisme. Jadi kita akan nyatakan tanah Melayu menjadi tumpuan barat kerana kedudukan strategik dan kekayaan sumber. Ini adalah salah satu contoh penulisan pendahuluan untuk apa yang kita belajar hari ini. Okey. Boleh faham setakat ini? Boleh, cikgu. Baiklah. Seterusnya adalah isi. Isi contoh. Boleh tengok dari buku teks apa isi untuk ekonomi? British mahu biji timah, Perak dan Selangor. Dia mahu biji timah di Perak dan Selangor. Ini adalah negeri. Biji timah cikgu. Bukan. Cikgu nanti saya nama timah. Tak apa, ini adalah negeri di tanah Melayu, ya. Tulis baik-baik cikgu. Tak apa, cikgu tadi tulis. Boleh? Boleh, cikgu. Ini boleh dijadikan contoh mahu biji timah di Perak dan Selangor. Okey, dari segi politik pula. Britain membawa Selat Melaka. Betul. Sebab apa? Sebab mereka nak umpuh kekayaan di tanah Melayu. Mereka Ya. mahukan benda ni lah. Emas. Apa lagi? Perak. Perak boleh lah. Silver. Perak. Apa lagi? Rempah Tanah. Lantos. Rempah. Tanah. Apa lagi? Kedudukan. Semua tu lah. Penat cikgu nak tulis. Dah tulis? Sudah. Okey, kalau nak tulis cikgu pada balik lah. Bagus sekali. Nanti cikgu hantar dalam grup WhatsApp semua orang ya. Boleh, cikgu. Okey, dari sosial. Faktor sosial. Contoh apa? Contoh Kedatangan Mubalek Kristian. Ya, mereka menyebarkan Agama Kristen. Macam itu yang Korea dekat tepi jalan tu. Ya. Hormon cikgu. Ya. Jangan banyak ya. Ada Korea dia. Tolong jangan mengulas, jangan mengulaskan isu Dia yang pergi agak TV. sensitif ya. Okey. Dah? Dah settle? Okey. Ya, dekat CP Chongqing. Tahu. Okey. Faktor yang keempat adalah persaingan kuasa. Britain bersaing dengan Perancis di Asia Tenggara. Merebutkan kuasa. Betul. Mereka merebutkan tanah Melayu, tapi malangnya ini tewas. Ya. Noob dia cikgu. James Bro. Itu adalah salah satu Lagi hidup di imperialisme. lawan. Hidup rentak. Betul, sangat betul. Cikgu puji. Okey, kalau pendahuluan sudah, pendahuluan. Esek. Ya. Isi, tambah contoh. Dan apa lagi? Betul. Tuh. Dia buat cikgu. Belum lagi, sabar. Okey. Ni kau Penutup. buat cikgu. Rumuskan semua faktor. Betul. Kamu kena rumuskan semua faktor. Cara menulis penutup seperti kesimpulannya, kekuasaan, Politik, ekonomi dan juga sosial. Betul. Kamu kena rumuskan semua data. Merupakan Okey, lepas tu kamu kena buat tegaskan bahawa faktor ekonomi adalah pendorong utama ikut dalam konteks yang telah diterangkan. Okey, cikgu. Boleh? Okey. Sebelum kita masa pun telah menceburui saya untuk mengajarkan Masa orang. ini. Ya. Masa tidak cemburu. Cikgu yang cemburu. Tunggu cikgu sikit nanti lah. Jadi tak ada masalah. Nanti kamu buat nota, kamu orang sendiri. Boleh, cikgu. Cikgu hantar nota dalam grup WhatsApp. Okey. Malam nanti saya WhatsApp cikgu. Boleh. Okey, soalan penutup
Boleh tengok ada dalam buku teks ada? Ada. Cikgu goyak. Goyak. Kalau goyak kamu salin sebab di sini. Tidak mau. Salin soalan, lepas tu baru kamu orang salin jawapan. Oh, oke. Boleh? Cikgu boleh. Setiap ni ada 10 markah. Oke, cikgu. Boleh? Buatkan Boleh. dalam tas 10 markah. Oke. Bila hantar cikgu? Hah? Hantar Bila ya. hantar? Minggu depan. Oke, Cikgu, cikgu. itu salin dalam buku. Ya, disalin dalam buku Salin, 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 salin. Oke, boleh? Boleh. Sampai sini faham? Paham. Yakin? Yakin. Jika ada persoalan boleh tanya ya. Ya. Ada cikgu. Alright, itu saja. Masa saya pun dah tamat. Terima kasih kelas. Terima kasih.